Singapura dengan harga lebih murah, mudah berbelanja barang keperluan harian di kedai koperasi secara dalam talian hanya menerusi www.gmartshop.com. Nikmati penjimatan sehingga 15%. Hanya klik www.gmartshop.com. Lebih mudah, lebih cepat, lebih jimat, harga hebat. www.gmartshop.com dibawakan oleh Angkasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 9.34 minit pagi di pagi Rabu dan kita telah pun selesai perkongsian untuk kesihatan kita pagi ini dan pastinya kita kembali untuk perkongsian Mesra Koperasi. Dan Alhamdulillah untuk edisi ataupun musim baharu bersama Angkasa kita mulakan kembali Mesra Koperasi walaupun dalam tempoh bermulanya PKPP tetap kita nak gerakkan sahabat-sahabat koperasi kita untuk bersama-sama dengan Angkasa. Dan pagi ini untuk memulakan episod pertama, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Haji Kamaluddin Ismail, merupakan Timbalan Presiden Angkasa, merangkap ahli Lembaga International Cooperative Alliance ataupun ICA yang sedang kita hubungi menerusi Skype pagi ini. Ya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita pagi ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama Hazwan dengan Pian dan sahabat pendengar IKIM dan juga sahabat-sahabat koperasi kita seluruh negara untuk dengarkan perkongsian daripada Datuk pagi ni. Dan mungkin kita nak cerita sikit sebagai pembukaan ataupun permulaan Datuk, macam dalam tempoh PKPP yang baru bermula hari ini dan juga sebelum ni dalam tempoh PKP, PKPB. Macam mana agaknya aktiviti Angkasa? Kalau Datuk boleh kongsikan. Silakan Datuk. Okey. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Radio Hakim yang tidak putus-putus yang sudi menjemput Angkasa. Ya, dan saya difahamkan ini adalah musim yang keempat yang mana kita sama-sama bersiaran ya. Dan bagi Angkasa, IKIM adalah merupakan platform yang amat berkesan ya, menyebar luas peranan angkasa dan koperasi bagi menambah baik sosioekonomi masyarakat dan negara. Dan kita harap kita dapat saling bekerjasama ya, khususnya untuk menyampaikan peranan angkasa dalam memperkasakan gerakan koperasi di negara kita. Baiklah, kita sedia maklum perintah PKP telah pun bermula pada 18 Mac 2020 dan perintah kawalan pergerakan pemulihan ini baru saja ya, yang mana diumumkan pada hari ini 10 Jun ya 2020 ini, yang merupakan saya rasa saat-saatnya ditunggulah oleh semua rakyat Malaysia ni, yang mana kita berdapat satu nafas lega lah ya, yang selama ini kita pun sedia maklum ya, yang pergerakan kita amat terbatas dan sebagainya tadi, tetapi dalam peranan angkasa kita tidak terbatas ya, kita tidak terbatas yang mana kita tidak boleh, orang kata tadi, dalam keadaan PKP ini kita ialah dalam keadaan dengan agensi-agensi yang lain sama jugalah ya. Kita harus untuk meneruskan kita punya operasi kita ya, kerana kita sedia maklum bahawa di Angkasa ini kita mempunyai keahlian koperasi sudah menjangkau lebih daripada 10,000 koperasi. Jadi koperasi adalah merupakan ya satu entiti perniagaan yang mana kita dalam hal begini kita kena memikirkan untuk meneruskan kita punya operasi kita kan ya. Tapi dalam satu keadaan tadi sudah pastilah ianya agak terjejas kalau di dalam aspek koperasi, dan saya akan memberikan beberapa langkah-langkah yang akan kita ambil ya, yang mana Angkasa khususnya kita masih lagi meneruskan perkhidmatan kita, yang mana kita punya staf kita di Angkasa Pusat ini ya, kita ada lebih kurang 500 orang dan kita saling bergilir-gilir lah ya untuk menjalankan tugas ya, kerana kita tidak boleh, orang kata tadi, terus tutup kita punya operasi kita, kerana kita punya main core business kita adalah potongan gaji ya.
Dan untuk makluman, ya, potongan gaji kita ini ya sudah pun mencapai angka 1.2 bilion sebulan. Jadi cuba bayangkanlah, ya. Jadi operasi kena berjalan, ya, dan urusan potongan gaji tadi saya katakan masih berjalan, ya, dan kita punya laman web dan sebagainya tadi. Dan kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, ya, seperti Suruhanjaya Koperasi, Institut Koperasi, ya, yang mana kita dapat menjalankan kita punya urusan perniagaan kita ini, apa juga urusan sama ada kursus bengkel, tetapi semuanya dalam talian. Mana kita gunakan Zoom, ya, Zoom, dan aktiviti masih berjalan seperti biasa, ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi tahniah Angkasa tetap aktif walaupun dalam tempoh ramai disarankan untuk berada di rumah, Datuk, kan? Tapi alhamdulillah itu satu inisiatif untuk kita gerakkan koperasi. Tambah-tambah lagi inilah masa nak belajar, mungkin online, lepas tu serba-serbi norma baru. Terbaik itu, Datuk, insya-Allah. Hari ni pun Datuk nampak handsome, siap macam itu gamers punya headphone ke apa tu, Datuk? Canggih sangat tu. Baik, Datuk. Mungkin kita nak cerita juga tentang terdapat juga sektor perniagaan yang mungkin terkesan dalam tempoh PKP, dalam kita mendepani pandemik COVID-19 seluruh dunia termasuk Malaysia. Macam mana pula kesannya pada sektor koperasi juga pada pandangan Datuk secara keseluruhan? Kalau kita melihat daripada segi sektor koperasi, memanglah kita tidak dapat nafikan bahawa sektor koperasi juga terjejas, kan? Yang mana angkasa pun dalam erti kata yang sebenarnya, ya, yang mana kita melihat bahawa kerajaan telah memberikan banyak kelonggaran, ya, kepada pihak bank, moratorium dan sebagainya tadi, ya, dan ini juga diberikan juga kepada pihak koperasi. Jadi dalam aspek ini, kalau kerajaan memberikan kelonggaran kepada pihak bank dan juga koperasi dalam tempoh 6 bulan, ya, yang diumumkan, jadi sudah pastilah kita punya makna tadi collection kita untuk 6 bulan itu tadi kan akan terjejas, kan. Tetapi kita juga dalam waktu yang sama kerajaan telah banyak membantu koperasi khususnya, ya, yang mana kita melihat banyak, ya, insentif yang telah diberikan kepada koperasi khususnya, kan, menerusi tekun, menerusi SKM, yang ini merupakan dana-dana sama ada merupakan pinjaman ataupun one off. Jadi untuk angkasa sendiri, ini juga saya nyatakan bahawa kita juga, ya, menjalankan beberapa perniagaan, ya, perniagaan khususnya dalam bidang perujitan, ya, perujitan yang mana kita memberikan peluang kepada koperasi-koperasi, ya, berdaftar dengan angkasa dan mereka boleh, ya, menjual barangan-barangan runcit ini melalui kita panggil barangan BA 100. BA 100. BA 100 ni barangan asas 100. Mana tadi barangan asas beras, gula, minyak dan sebagainya tadilah. Dan kita melalui kaedah yang kita gunakan ialah yang mana kita direct dengan pembekal-pembekal. Contohnya kita direct dengan pembekal Nestle, Faiza dan sebagainya tadi. Yang ke mana kita mendapat harga kilang. Kita dapat harga kilang, lepas tu dengan harga kilang ini, ya, kita dapat dan kita lantik koperasi-koperasi untuk menjadi dalam erti kata, kalau kata ejen-ejen lah, untuk menjual kepada ahli-ahlinya. Jadi dalam erti kata sekarang ini tak banyak level. Kalau ibaratnya tadi, ya, buat masa sekarang kilang dia pergi kepada direct to the project, adalah dia punya pengedar, dia ejen dan sebagainya tadi. Barulah sampai kepada ahli-ahli ataupun masyarakat. But now dia ada consider 3 layer lah, ya, pengilang, angkasa dan koperasi. Dan ahli-ahli dapat membeli, orang kata tadi, barangan ini kan dengan harga yang very kompetitif lah, ya.
Saya tak adalah mengatakan dengan harga yang kurang daripada 50% harga pasaran. Tetapi kalau saya katakan within the range of orang kata tadi 5 to 10% tu, kerana saya rasa agak mencabar. Dan kalau kita beli banyak, dia punya makna tadi keuntungan dia lebih lah. Tapi apa juga yang nak saya tegaskan di sini ialah the spirit of kita nak membantu koperasi dan juga ahli koperasi. Jadi ahli-ahli koperasi kena sama-sama menyumbang untuk sama-sama menjayakan program ini. Dan kalau kita lihat daripada data ni yang this aplikasi ni yang dah daftar untuk sama-sama terlibat dalam BA100 ni sudah ada 1189 koperasi. Jadi mana 1000 lebih koperasi telah pun mendaftar. Dan maknanya tadi mereka sekarang ni menjalankan penjagaan ini. Dan kalau daripada segi tempahan keseluruhannya kita sudah ada lebih kurang 1,054,000. Jadi tak adalah not so bad dan ini mana langkah permulaan. Cuma kita mengharapkan lebih ramai lagi koperasi untuk berdaftar dengan aplikasi Jimat ni, yang mana saya merasakan ini salah satu untuk membantu ahli-ahli koperasi dalam musim COVID-19 ini. Okey. Baik, insyaAllah itu antara macam mana manfaat menjadi ahli koperasi dan juga apa yang koperasi boleh tawarkan, khususnya perkara yang melibatkan, yang boleh membantu rakyat jelata, khususnya ahli koperasi dalam mendepani kos sara hidup semasa tempoh PKP ini. Baik, Datuk, kita nak berehat kejap lagi kita sambung mungkin lebih terperinci lagi lah bagaimana koperasi-koperasi membantu ahlinya dalam tempoh PKP ini, dan juga mungkin Datuk nak kongsikan juga Angkasa dan juga koperasi di Malaysia sama-sama memacu kejayaan negara kita Malaysia untuk kita perlihatkan kepada seluruh dunia. Sebab Datuk juga sebagai ahli Lembaga International Cooperative Alliance ataupun ICA, mungkin ada sesuatu nak dikongsikan. Kita berehat kejap, Datuk, ya? Okey, terima kasih. Okey, dan untuk sahabat pendengar semua, jangan ke mana-mana, terus saja follow Facebook live kami di IKIM FM dan sama-sama kita tonton perkongsian untuk Mesa Koperasi yang dibawakan oleh Angkasa pagi ini. Okey. Kalau ada grup WhatsApp koperasi masing-masing tu sebar-sebarkan biar dapat tonton sekali perkongsian kita pagi ini, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, terus dengar Mesa Koperasi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Koperasi anda miliki kedai runcit? Tingkatkan jualan kedai koperasi dengan www.jimatbiz.com. Bekalan barangan jualan dari pembekal yang diyakini. Inventory sistematik. Semuanya hanya dalam talian. Daftar koperasi anda sekarang di www.jimatbiz.com. Lebih mudah, lebih cepat, lebih jimat, harga hebat. www.jimatbiz.com dibawakan oleh Angkasa. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Haji Pian dan Hazwan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan kita nak kembali untuk perkongsian Mesa Koperasi bersama dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad ataupun ringkasannya Angkasa dengan tajuk kita pagi ini mendepani kos sara hidup pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerusi koperasi. Timbalan Presiden Angkasa bersama kita iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Kamaruddin Ismail. Ya, terima kasih Datuk setia bersama kita untuk memulakan episod pertama musim yang keempat kita bersama Angkasa. Terima kasih. Kita boleh cerita sikit mungkin lebih lanjut apa agaknya yang Angkasa boleh tawarkan juga menerusi koperasi-koperasi kepada ahli-ahlinya dalam tempoh PKP ini. Mungkin ada inisiatif yang turut dibawakan. Datuk. Ya, silakan Datuk. Okey, terima kasih. Kalau kita melihat daripada segi Angkasa sebagai
badan puncak ya. Angkasa ni kita kenali sebagai badan puncak koperasi yang mana kita ada lebih kurang 10,000 koperasi yang bernaung di bawah koperasi ya. Kita seperti mana yang saya terangkan tadi, salah satu daripada usaha yang kita jalankan ialah untuk kita membantu ahli-ahli koperasi ya, dengan membeli barangan-barangan BA 100 saya katakan tadi, yang mana kita membantu koperasi khususnya ya dalam menangani kos sara hidup ini. Dan yang kedua ialah seperti mana Angkasa menyokong ya pihak kerajaan, yang mana pihak kerajaan telah pun memberikan pelbagai insentif sebenarnya, kerana sebab kita sebagai sebuah badan puncak ini kita banyak bergantung kepada Suruhanjaya Koperasi. Ini kita punya, dalam arti kata tadi, kita punya godfather lah. Ya. Jadi pihak SKM telah memberikan banyak ya bantuan ya, yang mana pihak SKM telah pun memberikan seperti mana yang saya terangkan tadi ya, sebanyak 99 juta ringgit ya, diberikan kepada koperasi-koperasi dalam bentuk TMP. TMP ini ialah tabung modal pusingan. Tabung modal pusingan untuk jangka masa 6 bulan. Ya, di mana tadi 6 bulan ya, jadi koperasi boleh memohon pinjaman ini ya, untuk nak orang kata menghidupkan apa juga ya ruang dan juga peluang perniagaan yang dijalankan oleh koperasi. Sebab kita sedia maklum ya, koperasi punya aktiviti ini bukan saja bertumpu kepada pinjaman. Koperasi juga terlibat dalam pelancongan, peruncitan, pertanian ya. Jadi pelbagai aktiviti ya. Jadi dalam hal yang menyebut tentang saya katakan tadi SKM memberikan bantuan dari segi revolving fund tadi ya, saya juga nak menyebut dekat sini kerana yang mana di koperasi ini ya, di koperasi ini kita ada menyimpan, kita panggil statutory reserve fund. Statutory reserve fund ini ialah satu fund yang disimpan oleh koperasi, okey, yang mana dikawal selia oleh SKM Suruhanjaya Koperasi. Jadi statutory reserve fund ini dia punya tujuan dia ialah mana tadi, dia menyimpan sebenarnya duit tu macam EPF jugalah kan, tapi ini panggil statutory reserve fund yang mana kita menyimpan 15% ya, 15% keuntungan, saya katakan keuntungan. Jadi disebabkan COVID ini ya, kerajaan menerusi SKM amat prihatin dan dilonggarkan daripada 15% ini kepada 8%. Yang mana disimpan untuk 8%. Jadi untuk memberikan kelegaanlah kepada koperasi untuk bernapas kan. Jadi yang kita anggarkan lebih kurang ada lebih kurang 333 juta ringgit likuiditi ni ya, yang dapat digunakan untuk nak koperasi untuk menjana perniagaan ya. Dan ini juga saya nyatakan kat sini kerana soft loan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada koperasi sebanyak 50,000. 50,000 ni tanpa jaminan. Jadi cuba bayangkan mana ada pinjaman, tak ada cagaran. Jadi kerajaan amat prihatin kerana memberikan pinjaman kepada koperasi kerana mana dalam immediate ni 50,000 untuk orang kata revolve balik apa juga peluang-peluang perniagaan yang boleh dijalankan. Dan total daripada segi mana tadi without collateral ni ada 15 juta. Ya, 15 juta. Jadi inilah saya katakan tadi kerana pihak kerajaan membantu koperasi dan kita Angkasa di sini kita mewar-warkan kepada koperasi di bawah kita punya ahli tadi kerana peranan-peranan yang dimainkan oleh Angkasa dan dalam memberikan apa juga maklumat ya kepada koperasi supaya mereka jangan ketinggalan ya dalam keadaan-keadaan COVID ini tadi ya, banyak bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Okey bang?
Baik. Baik, alhamdulillah itu dia, kita harap dapat jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Ya, manfaat betul. terbaik lah kan yang ditawarkan. Dan insya-Allah Angkasa pun sentiasa committed untuk membantu khususnya ahli-ahli koperasi. Baik Datuk juga sebagai ahli Lembaga International Cooperative Alliance, kita pun nak cerita dan kongsikan jugalah kepada dunia mungkin kejayaan Malaysia sendiri dalam kita menangani wabak ataupun pandemik COVID-19 ni. Mungkin Datuk ada sesuatu nak dikongsikan bersama sahabat pendengar IKIM pagi ni Datuk. Ya. Okey, ya, insyaAllah. Terima kasih. Sama. Ya, baru saja 2 hari yang lepas, saya telah pun mengadakan satu Zoom meeting. Ya, sekarang ni semua Zoom dah tak boleh lagi dah. Dah kita terbang sana kemari dah. Itulah. Betul. Semua Zoom. Kan, dengan pun sekarang ni Canggih. semua Zoom. Betul. Jadi saya tak payah pergi ke IKIM lagi dah ni. Alah, janganlah Datuk. Kita rindu Datuk. Kita rindu nak jumpa. Jadi 2 hari yang lepas Zoom meeting, jadi yang mana di peringkat ICA kita ada 110 ahli, ya 110 negara yang menjadi ahli ICA. Jadi kami berbincang khusus dalam menangani COVID-19 ini seantara orang kata tadi dunia lah. Jadi kita pun sedia maklum bahawa COVID-19 ini ya bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia ya. Dan kita sedia maklum sekarang ni kerana yang paling terjejas ialah di Amerika Syarikat. Betul. Ya, paling terjejas. Dan saya pun ialah agak rasa ialah satu penghormatan ya yang mana pihak ICA bertanya tentang Malaysia bagaimana ya Malaysia dapat ya menangani COVID-19 ini dengan begitu berkesan sekali. Kerana sebab kalau kita lihat daripada segi of course lah ya daripada segi maknanya tadi dari segi jumlah kita punya penduduk kita kerana dan kalau kita bandingkan dengan yang orang kata terkena dengan positif COVID-19 dan juga ya yang orang kata tadi jumlah yang terkorban tadi kerana satu angka yang rendah. Dan kita pun sedia maklum dah berapa hari dah tidak ada kematian. Dan sudah berapa 2 hari dah angka hanya satu figure saja. Satu figure saja. Ini satu kejayaan yang mereka nak belajar, dia nak berkongsi bersama. Jadi ialah saya nyatakan yang paling penting sekali ialah kita punya awareness. Awareness. Jadi saya rasa awareness di kalangan penduduk kita amat tinggi. Ya, amat tinggi. Kerana kalau mana tadi social distancing tu kita amalkan social distancing. Lepas tu of course lah ya kita betul-betul ya mengambil pendekatan yang mana tadi kita sama-sama dengan pihak kerajaan ya pihak kerajaan dan kita pun sedia maklum dengan apa yang diumumkan oleh PM ya pada awal-awal 200 tak silap saya betul apa kan 260 bilion yang package rancangan tu kan ini satu jumlah yang besar ya untuk membantu menangani COVID-19 kan cuma apa yang saya katakan kepada pihak ICA yang mana mereka kena belajar dalam erti kata apa yang perlu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang bencana-bencana begini ialah dia kena ada self discipline. Betul. Setuju. Self discipline kan. So self-discipline is very important kan, untuk kita sama-sama dan juga membantu pihak kerajaan kan. Sebab ialah of course lah kalau saman menyaman ni dia tak boleh selesaikan masalah kan. Untuk jangka pendek boleh lah kan. Jangka panjang tak boleh. Kita kena ajar masyarakat kita kan. Yang mana kita mesti ada satu sikap yang mana tadi self-discipline dan juga alert ya, disiplin dan alert ya tentang apa yang berlaku. Kerana ianya satu wabak yang bukan benda ni ialah wabak yang bagi kita satu wabak yang ialah kalau orang Islam kata benda ni adalah sesuatu yang hikmah yang Allah Taala berikan. Betul. Untuk kita sedar dan sebagainya tadi. Kerana dengan adanya hikmah ini ya, kita sama-sama sedarlah ya bahawa
kita kena bersatu padu lah untuk menangani COVID-19. Baik. Okey. InsyaAllah. Maknanya angkasa pun ada peranan jugalah untuk InsyaAllah. ceritakan pengalaman Malaysia dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 Ya, ni. insyaAllah. Dan insyaAllah sahabat-sahabat kita juga yang seperti yang Datuk sebutkan tadi tentang barangan asas 100 ataupun BA100, angkasa boleh layari jimatshop.com. Boleh Ya. cuba, boleh dapatkan dengan harga yang cukup berbaloi. Macam Datuk kongsikan tadi. Dan insyaAllah angkasa.co.op itu laman web rasmi untuk angkasa. Nanti kita sambung lagi Datuk maklumat-maklumat terkini daripada angkasa untuk segmen Mesra Koperasi minggu depan pula. InsyaAllah. Dengan figure yang lain pula lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk. Jumpa Okey, lagi terima kasih. insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bila nak makan lemang ni? Alamak. Nanti kita singgah. Singgah tapau je lah kan. Boleh yang kita apa. Baik Datuk, terima kasih banyak. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tetamu kita hari ini untuk segmen ataupun episod pertama Mesra Koperasi musim keempat. Ya betul, dan terima kasih di atas perhatian anda untuk mendengarkan kami, bukan saja Mesra Koperasi Kesihatan tapi Warna Pagi secara keseluruhannya, yang pastinya perkongsian Mesra Koperasi tadi mengakhiri edisi Warna Pagi untuk hari ini. Ya, dan Selepas kita tadi bersama yang berbahagia Datuk Haji Kamaluddin Ismail, Timbalan Presiden Angkasa, merangkap ahli Lembaga International Cooperative Alliance ICA. Okey, dan selepas ini kita akan bersama dengan Yati untuk Aspirasi 10.1, seperti biasa bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin, dan pagi ini insya-Allah kita sama-sama akan membincangkan ataupun bercerita tentang Rasulullah tidak mencela makanan. Macam mana caranya yang kita boleh belajar bersama, nantikan sebentar lagi. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.